Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih boleh berjumpa secara online. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian selama ini. Pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari buku Nehemia bab 6. Kita telah pun mempelajari 5 bab dalam buku Nehemia dan saya berharap saudara-saudari masih lagi ingat apa yang kita pelajari sebelum ini. Apabila kita membaca buku bab 6 buku Nehemia, sebenarnya projek pembinaan semula tembok Jerusalem telah memasuki peringkat terakhir di mana tembok dinding telah siap dibina dan sekarang cuma tinggal daun-daun pintu gerbang yang belum dipasang sahaja. Namun begitu, musuh-musuh Nehemia masih lagi ingin menggagalkan projek tersebut. Jadi, marilah kita bersama-sama membaca ayat-ayat Tuhan dalam bab 6 ini sebelum kita bersama-sama mempelajari ajaran yang tergantung di dalam bab ini. Mari kita membaca bersama-sama ayat pertama. Sanballat, Tobia, Gesem dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahawa kami sudah selesai memperbaiki tembok itu dan bahawa semua lubangnya sudah ditutup. Walaupun pada ketika itu kami belum memasangkan daun-daun pintu pada pintu-pintu gerbang. Oleh itu, Sanballat dan Gesem mengirim pesan kepadaku, meminta supaya aku menemui mereka di salah satu kampung di lembah Ono. Tetapi aku tahu bahawa mereka mahu mencelakakan aku. Oleh itu, aku mengirim jawapan ini kepada mereka. Saya sedang menjalankan pekerjaan penting. Oleh itu, saya tidak dapat datang. Saya tidak mahu pekerjaan ini terkendala hanya untuk menemui Tuan. Mereka mengirim pesan yang sama sebanyak 4 kali. Dan tiap-tiap kali pula aku memberikan jawapan yang sama. Kemudian Sanballat menyuruh salah seorang anak buahnya menyampaikan pesan pada kali kelima, tetapi kali ini dalam bentuk surat terbuka. Demikianlah kandungan surat itu. Menurut kata Gesem, ada kabar angin di antara negeri-negeri jiran bahawa Tuan dan orang Yahudi ingin memberontak, dan itulah sebabnya kamu membina semula tembok kota. Dia juga mengatakan bahawa Tuan ingin menjadi raja. Dan Tuan sudah menyuruh beberapa orang nabi di Jerusalem untuk mengisytiharkan bahawa Tuanlah raja negeri Yehuda. Raja pasti akan mendengar hal itu. Oleh itu, saya mencadangkan supaya kita berjumpa untuk merundingkan perkara itu. Aku mengirimkan jawapan kepadanya. Semua yang Tuan kata itu tidak benar. Tuan sendiri yang mereka-reka cerita itu. Ayat ke-9. Mereka mencuba menakut-nakutkan kami supaya kami berhenti bekerja. Kemudian aku berdoa, Ya Allah, kuatkanlah aku sekarang. Kira-kira pada waktu itu, aku pergi ke rumah semaya anak nelayan, iaitu cucu Mahedabel, kerana dia tidak dapat datang berjumpa dengan aku. Dia berkata kepada aku, kita berdua mesti bersembunyi di bilik suci di dalam rumah Tuhan dan mengunci semua pintu, kerana ada orang yang hendak membunuh Tuan. Bila-bila sahaja pada malam ini mereka akan datang membunuh Tuan. Tetapi aku menjawab, bukanlah kebiasaanku untuk lari dan bersembunyi. Sebagai orang awam, aku tidak boleh masuk ke bilik suci. Nanti mati. Tidak, aku tidak mahu. Apabila aku merenungkan perkara itu semula, aku sedar bahawa amaran semaya itu bukan daripada Allah. Tetapi Tobia dan Sanballat sudah memberikan rasuah kepada semaya
supaya menyampaikan amaran itu kepadaku. Mereka mengupah dia untuk menakut-nakutkan aku, supaya aku mengikuti cadangan mereka, dan aku berdosa. Dengan demikian, mereka mendapat kesempatan untuk memburukkan namaku dan mempermalukan aku. Aku berdoa, ayalah, ingatlah akan apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanballat. Hukumlah mereka. Ingatlah juga Noaja, nabi perempuan itu, dan semua nabi lain yang cuba menakut-nakutkan aku. Ayat yang ke-15. Setelah bekerja selama 52 hari, seluruh tembok itu selesai diperbaiki pada hari ke-25 bulan Ulu. Apabila musuh-musuh kami dari negeri-negeri jiran mendengar hal itu, mereka sedar bahawa mereka telah dipermalukan. Kerana setiap orang tahu bahawa pekerjaan itu dilakukan dengan pertolongan Allah sendiri. Selama itu, para pemimpin orang Yahudi masih juga berhubungan dengan Tobia melalui surat menyurat. Banyak orang yang tinggal di Yehuda memihak Tobia kerana bapa mentuanya, Syekhannya, anak Arah, ialah orang Yahudi. Tambahan pula, anak lelaki Tobia, Yohanan, sudah berkahwin dengan anak perempuan Misulam, anak Bereka. Walaupun Tobia terus-menerus menulis surat kepadaku untuk menakut-nakutkan aku, namun di hadapanku, para pemimpin Yahudi itu menyebut-nyebut segala kebaikan Tobia. Selain itu, semua yang aku katakan dilaporkan mereka kepada Tobia. Okey. Jadi pada hari ini kita akan melihat bagaimana musuh-musuh Nehemia ingin mencarikan peluang untuk menggagalkan usaha mereka. Dalam bab ini, kita akan mempelajari nombor 1, musuh sentiasa mencarikan peluang untuk menggagalkan usaha kita, terutamanya menggagalkan perhubungan kita dengan Tuhan. Dan salah satu muslihat musuh ialah menimbulkan gangguan dengan mengalihkan tumpu perhatian kita. Musuh-musuh juga mereka-rekakan cerita untuk menakut-nakutkan kita. Nombor 3, kita akan melihat bagaimana musuh ingin menjerat kita supaya kita berdosa. Dan kita juga akan melihat cara bagaimana Nehemia mengatasi serangan musuh-musuh, iaitu dengan menumpukan perhatian. Nombor 2, mengadakan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, arif membezakan apa yang betul dari yang salah. Sebenarnya musuh-musuh orang Yahudi yang bernama Sanballat, Tobia dan Geshem bukanlah asing kepada kita. Nama-nama ini pernah muncul dalam bab 2 serta bab 4 yang lalu. Mereka tidak ingin melihat dinding kota Jerusalem dibina semula kerana mereka tidak ingin orang Yahudi dapat menyembah Tuhan di rumah Tuhan dalam keadaan yang aman. Jika tembok Jerusalem ini masih dalam keadaan yang reruntuh, maka musuh-musuh orang Yahudi ini boleh sentiasa menyerang, mengganggu serta menyebabkan orang Yahudi tidak dapat menyembah Tuhan. Inilah tujuan musuh-musuh kita. Dalam bab 4, kita pernah bersama-sama melihat bagaimana musuh menggunakan berbagai cara untuk memberhentikan projek pembinaan semula ini. Pada masa itu, kemajuan projek itu adalah lebih kurang 50% siap. Dalam bab 6 yang kita baru baca tadi, kemajuan projek boleh dikatakan telah siap sebanyak 90%. Hanya tinggal daun-daun pintu gerbang sahaja yang belum dipasang. Namun, kita nampak jelas bahawa musuh-musuh masih lagi tidak mahu berputus asa untuk menggagalkan projek tersebut. Ini memberi satu amaran yang
penting kepada kita semua. Iaitu apabila kita perasa kita sudah menghampiri sesuatu matlamat ataupun sudah dekat dengan kejayaan, hati kita sudah mulai berasa lega dan kita tidak lagi berjaga-jaga. Kita sendiri mencipta peluang kepada musuh untuk menyerang kita. Maka ajaran pertama pagi ini ialah kita haruslah sentiasa dalam keadaan yang berjaga-jaga. Musuh kita iaitu iblis sentiasa mencarikan peluang untuk menyerang kita, terutamanya dari segi fikiran kita. Iblis adalah sangat licik. Dia tahu akan kelemahan kita. Kalau kita cuai dan berasa lega dari segi fikiran kita, maka dengan senang sahaja kita akan menjadi mangsanya. Kita harus sentiasa ingat tujuan utama musuh kita, iblis, cuma satu sahaja, iaitu menjarakkan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ayat yang keempat sampai keempat, bab 6 tadi, kita nampak bagaimana Sanballat ingin mengalihkan tumpuan Nehemiah dalam usaha menyiapkan tembok Jerusalem. Dia ingin berjumpa Nehemiah di suatu tempat, kononnya ingin mencapai kedamaian dengan Nehemiah. Di permukaan ini memang satu peluang yang bagus untuk Nehemiah kerana dia dapat mencapai kedamaian dengan musuhnya, tetapi sebenarnya inilah satu muslihat di mana Sanballat ingin membunuh Nehemiah supaya projek pembinaan dapat diperhentikan sepenuhnya. Mereka bukan sekali sahaja cuba menjerat Nehemiah. Sebanyak 4 kali mereka cuba berbuat demikian. Namun, Nehemiah tidak beranjak dari pendiriannya, iaitu tidak bertunduk kepada musuh-musuhnya. Kerana Nehemiah faham bahawa Tuhan adalah sentiasa bersama dia. Dia tidak perlu mendapat apa-apa bantuan daripada musuh-musuhnya. Jadi, cara Nehemiah mengatasi gangguan musuh ini ialah dengan menumpukan perhatian terhadap kerjanya. Ayat ketiga berbunyi seperti ini. Saya sedang menjalankan pekerjaan penting, oleh itu saya tidak dapat datang. Saya tidak mahu pekerjaan ini terkendala hanya untuk menemui Tuhan. Musuh kita akan cuba berkali-kali untuk mengganggu kita. Kita semestinya bertabah hati supaya tidak senang dijerat oleh iblis. Apabila muslihat musuh untuk menimbulkan gangguan ini tidak berjaya, maka ia menggunakan cara kedua pula, iaitu mereka-rekakan cerita yang tidak benar untuk menakut-nakutkan kita. Ayat yang ke-5 sampai ke-7. Sanballat mengirimkan surat terbuka kepada Nehemiah. Surat terbuka pada zaman itu, orang sengaja mengirim surat terbuka kalau dia ingin gantungan surat itu diketahui oleh umum. Surat ini secara ringkasnya menuduh orang Yahudi ingin memberontak dan kononnya Nehemiah akan menjadi raja mereka. Ini adalah satu dakwaan yang serius kerana Raja Persia akan menghantar pasukan tentera untuk menyerang Jerusalem sekiranya ini benar. Tetapi kita tahu ini cuma satu muslihat yang hendak menimbulkan kegelisahan dan ketakutan kepada penduduk Jerusalem dengan tujuan projek dapat diberhentikan. Dalam kehidupan serta layanan kita, saya percaya kita juga sering mendengar tomahan-tomahan daripada iblis yang cuba menimbulkan kegelisahan serta ketakutan dalam hati kita. Ini semua rekaan yang tidak benar yang cuba untuk mengganggu berhubungan kita dengan Tuhan kita, serta melemahkan semangat kita dalam layanan kita. Janganlah kita tertipu dengan muslihat musuh kita ini. Sekali lagi, Nehemiah bangkit menolak segala dakwaan tersebut serta membuat rayuan kepada Tuhan.
kuatkanlah aku sekarang. Apabila kita menghadapi serangan sebegini dalam hati kita, kita boleh belajar daripada Nehemiah dan membuat pengisytiharan bahawa tawaan dan tomahan itu berundur dan menjemput Roh Kudus untuk menguatkan hati kita untuk memerangi ancaman sedemikian. Musuh yang licik ini masih lagi tidak berpuas hati dan tidak ingin mengalah dan sanggup menggunakan segala cara yang jahat untuk mencapai matlamatnya. Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, kita mengetahui bahawa Sanballat dan sekutunya sanggup merasuah pelayan Tuhan untuk menjerat Nehemiah masuk dan bersembunyi di bilik suci di rumah Tuhan, supaya mereka melarikan diri dari Sanballat. Kita harus faham bahawa orang awam adalah tidak dibenarkan untuk memasuki bilik suci, kecuali imam besar. Ini adalah pesanan Tuhan. Bantuan yang cuba diberikan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah satu muslihat untuk menyebabkan Nehemiah berdosa kepada Tuhan. Namun, Nehemiah dalam keadaan yang terdesak dengan bahaya yang boleh mendatangkan dirinya dibunuh oleh musuhnya, masih lagi berpegang kepada pesanan dan ajaran Tuhan. Dia enggan berdosa kepada Tuhan dan muslihat ini telah berjaya dibongkarkan. Apabila kita membaca berangkat ini, ia betul-betul memberi amaran kepada kita semua. Kadang-kadang kita berasa apa yang berkaitan dengan agama kita, baik dari segi nasihat-nasihat yang diberikan oleh saudara-saudari keluarga Tuhan, dari segi ajaran Alkitab yang boleh kita dapat dengan mudah dari internet sekarang, maupun dari segi muzik atau lagu Kristian di YouTube atau social media yang lain. Ia tidak semestinya adalah ajaran atau nasihat yang tulen. Kita terdedah kepada banyak ajaran yang nampaknya benar, tetapi pada hakikatnya adalah palsu. Dalam Matius bab 7 ayat ke-15 berkata, waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepada kamu dengan rupa tompa, tetapi sebenarnya mereka seperti serigala buas. Kita seharusnya sangat berwaspada dengan apa yang kita hubungi setiap hari. Jadi kesimpulannya untuk pengajaran pagi ini, kalau kita teliti akan muslihat musuh kita, memang jelas cara iblis satu sahaja, iaitu melakukan penipuan. Ia adalah bapa penipuan. Ia asyik mahu kita jatuh kepada perangkapnya. Kita ada dua langkah yang perlu kita ambil. Nombor satu, selalu berhubung dengan Tuhan kita. Dalam bab yang baru kita baca tadi, kita nampak bagaimana Nehemiah selalu berhubung atau berdoa kepada Bapa Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan serta kebijaksanaan kepada kita untuk menghadapi segala cabaran dan serangan daripada musuh kita. Nombor dua, kita haruslah sentiasa menggunakan firman Tuhan untuk melawan penipuan musuh kita. Yesus sendiri menggunakan firman Tuhan untuk memerangi cubaan, temptation daripada iblis. Kita perlu selalu membaca firman Tuhan dan dia akan membantu kita mengatasi penipuan iblis. Akhir sekali, kita baca dalam ayat yang ke-15, yang mana ia mencatatkan dinding tembok Jerusalem berjaya disempurnakan dalam masa 52 hari.
Dalam mengharungi segala cabaran dan rintangan daripada musuh, Nehemia tetap berjaya melakukan satu pencapaian yang gemilang sekali, dan dia menyerahkan kejayaan itu kepada pertolongan daripada Tuhan sendiri. Memang betul, kejayaan yang akhir akan menjadi milik kita jika kita terus bergantung kepada Tuhan. Amin.